Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Syafawani binti Faizal Sufian sebagai pengacara untuk forum kali ini. Forum ini bertajuk Keluhuran Perlembagaan, iaitu rukun negara yang ketiga di negara kita. Sebagai pengenalan, Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang yang tertinggi di negara kita. Undang-undang ini menggariskan tentang hak dan keistimewaan bagi sesiapa yang menjadi warga negara. Prinsip keluhuran perlembagaan ini menekankan supaya rakyat dapat menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan yang ada di negara kita. Antara perkara asas yang ditekankan dalam perlembagaan ini adalah: yang pertama, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda di negara ini. Yang kedua, agama Islam adalah agama yang rasmi. Yang ketiga, hak istimewa orang-orang Melayu. Dan yang keempat, kewarganegaraan. Yang terakhir sekali ialah hak asasi rakyat yang terjamin. 5 perkara ini akan dikupas oleh para ahli panel kita, iaitu panel yang pertama ialah Nurul Izzah binti Muhammad Rozi. Panel kedua ialah Nur Aina Arifah binti Abu Bakar. Panel ketiga ialah Amirul Aiman bin Amirul Safari. Dan panel keempat ialah Nurul Hikmah binti Khairul Azmi. Lalu panel yang terakhir sekali ialah Muhammad Izzuddin bin Zulkifli. Panel-panel ini akan mengupaskan tentang perlembagaan yang ditekankan di bawah keluhuran perlembagaan. Dipersilakan Nurul Izzah binti Muhammad Rozi untuk mengupas tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Terima kasih pengerusi majlis. Saya Nurul Izzah binti Muhammad Rozi dan saya akan menerangkan mengenai bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa perantaraan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka dari abad ke-15 lagi. Kedudukan bahasa Melayu telah dikaji semula selepas kemerosotannya ketika zaman penjajahan British. Selain itu, Perlembagaan Persekutuan Malaysia juga telah memperuntukkan bahawasanya bahasa Melayu perlu digunakan dalam hal-hal rasmi seperti mana yang telah termaktub di bawah Perkara 152. Di bawah Perkara 150-6A telah menyatakan bahawasanya bahasa Melayu juga tetap akan dilindungi oleh perlembagaan walau apapun jua keadaan darurat. Hal ini telah dipilih melalui kesepakatan dan tolak ansur di dalam kalangan semua bangsa di negara Malaysia ini. Dan akhir sekali, bahasa Melayu telah menjadi sebuah medium di dalam penyatuan bangsa dan agama di negara Malaysia. Kesimpulannya, bahasa Melayu merupakan elemen yang penting di dalam peruntukan utama Perlembagaan Malaysia. Terima kasih kepada panel kita yang pertama, iaitu Nurul Izzah binti Muhammad Rozi atas kupasan yang diberikan. Seterusnya, dijemput panel yang kedua, iaitu Nurul Aina Arifah binti Abu Bakar untuk mengupas isu agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Saya Nurul Aina Arifah binti Abu Bakar akan menerangkan mengenai agama Islam dalam peruntukan utama perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan. Tetapi, Perlembagaan Persekutuan juga memberi kebebasan kepada semua individu untuk mengamalkan agama sendiri secara aman dan harmoni di mana-mana bahagian persekutuan. Raja atau Sultan berperanan sebagai ketua agama di negerinya, manakala YDPA atau Yang di-Pertuan Agong berperanan sebagai ketua agama Islam hanya di negaranya sahaja seperti Melaka, Pulau Pinang dan wilayah persekutuan termasuk juga Sabah dan Sarawak. Antara perkara yang terkandung di bawah kuasa perundangan negeri mengenai Islam ialah: yang pertama, hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga. Yang kedua, adat istiadat Melayu. Yang ketiga, wakaf. Yang keempat, fitrah. Yang kelima, zakat. Yang keenam, baitul mal. Yang ketujuh, masjid. Dan yang ke-8, mahkamah syariah. Jadi, sebagai rakyat yang harmoni, kita janganlah bersikap resis apabila berada di kawasan yang penuh dengan rakyat berbeza agama. Sekian daripada saya. Terima kasih.
Terima kasih kepada panel yang kedua iaitu Nurul Aina Arifah binti Abu Bakar atas info yang diberikan. Seterusnya, kita akan menjemput panel yang ketiga iaitu Amirul Aiman bin Amirul Safari untuk mengupas tentang tajuk Hak Istimewa Orang Melayu di Negara Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis. Saya, Amirul Aiman bin Amirul Safari, akan berkongsi serba sedikit berkenaan dengan hak istimewa orang Melayu. Seperti yang kita sedia maklum, setiap orang di Malaysia mempunyai hak-hak dan kewajipan yang sama. Namun, rakyat yang berketurunan Melayu mempunyai hak yang istimewa berbanding bangsa lain. Hak-hak istimewa orang Melayu ini bukan merupakan peraturan baru. Malahan, hak-hak ini telah tercatat dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan perjanjian-perjanjian ini telah pun diamalkan di negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu sebelum perang lagi. Jawatan yang di-Pertuan Agong tidak merupakan hak istimewa orang Melayu, tetapi akan dipegang oleh orang Melayu sampai bila-bila. Jawatan seperti Perdana Menteri, Ketua Menteri, Menteri Besar, Gubernur boleh dipegang oleh mana-mana bangsa lain selain Melayu, asalkan beliau lahir di Persekutuan Tanah Melayu. Salah satu contoh hak istimewa orang Melayu merupakan peruntukan beasiswa. Peruntukan beasiswa atau bantuan yang lebih banyak kepada penuntut-penuntut Melayu daripada penuntut-penuntut bukan Melayu. Sebagai contoh, UiTM hanya dibuka untuk bumi putera atau berketurunan Melayu. Hak-hak istimewa orang Melayu adalah di bawah perlindungan yang di-Pertuan Agong. Segala perubahan baharu berkenaan dengan hak-hak istimewa orang Melayu adalah berdasarkan persetujuan Sultan-Sultan Negeri di Malaysia. Hak-hak istimewa orang Melayu di negeri-negeri Malaysia adalah terjamin selain daripada hak-hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Amirul Aiman bin Amirul Safari atas kupasan yang dikongsikan tadi. Lalu, dijemput panel kita yang keempat iaitu Nurul Hikmah binti Khairul Azmi untuk mengupaskan tentang tajuk kewarganegaraan. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Saya Nurul Hikmah binti Khairul Azmi akan menerangkan pula tentang kewarganegaraan. Peruntukan-peruntukan pemerolehan kewarganegaraan disenaraikan dalam bahagian 3, Perkara 14 hingga Perkara 22 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 23 hingga Perkara 28 Perlembagaan Persekutuan pula menyenaraikan ciri yang berkaitan dengan kehilangan kewarganegaraan. Seseorang itu boleh mendapatkan kewarganegaraan melalui 4 cara, iaitu yang pertama secara kuat kuasa undang-undang, yang kedua secara pendaftaran ataupun permohonan, yang ketiga secara kemasukan naturalisasi, dan yang keempat secara cantuman wilayah. Ciri-ciri untuk mendapatkan kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang adalah seseorang yang lahir antara 31 Ogos 1957 hingga Oktober 1962 dan lahir di persekutuan pada atau selepas kemerdekaan. Bagi secara pendaftaran pula ialah golongan yang berumur kurang daripada 21 tahun serta isteri dan juga anak warga negara. Akhir sekali, secara kemasukan naturalisasi adalah individu atau warga asing yang berumur lebih daripada 21 tahun dan berminat untuk jadi warga negara. Kesimpulannya, apa yang saya dapat simpulkan ialah semua rakyat di negara ini berhak mendapatkan kewarganegaraan jika menepati ciri-ciri yang saya sebutkan sebentar tadi. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Nurul Hikmah atas info yang dikongsikan tadi. Lalu sampai kita kepada panel yang terakhir iaitu Muhammad Izzuddin bin Zulkifli. Beliau akan mengupaskan tentang hak asasi rakyat di negara kita. Dijemput Muhammad Izzuddin. Pertama sekali, terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Saya, Muhammad Izzuddin bin Zulkifli, akan menerangkan tentang hak asasi manusia. Perlembagaan Malaysia dikenali juga sebagai Perlembagaan Persekutuan. Ia mengandungi 183 perkara, adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia juga merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada 2 dokumen terdahulu, iaitu
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Hak asasi manusia ini mempunyai 9 fasal. Okey, yang pertama ialah kebebasan diri dan nyawa. Seseorang bebas dan tidak boleh diambil nyawanya kecuali dituntut oleh undang-undang. Seseorang harus dihadapkan ke mahkamah dalam masa 24 jam selepas ditangkap. Untuk yang kedua ialah kerja paksa dan pengabdian. Seseorang hanya dihukum atas perbuatan yang dianggap salah di sisi undang-undang. Seseorang yang dibebaskan daripada sesuatu kesalahan tidak boleh didakwa semula atas kesalahan yang sama. Yang ketiga, perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa kebelakangan dan perbicaraan berulang. Seseorang hanya dihukum atas perbuatan yang dianggap salah di sisi undang-undang. Namun, mahkamah yang lebih tinggi boleh memerintah perbicaraan semula sekiranya terdapat bukti baru tentang kes berkenaan. Yang keempat, kesamarataan di sisi undang-undang. Semua orang berhak mendapat perlindungan yang sama dari segi undang-undang. Tiada perbezaan terhadap warga asing dari segi kedudukan politik, sosial, pekerjaan dan taraf ekonomi kecuali jika diperuntukkan oleh perlembagaan. Yang kelima, larangan dibuang negeri dan kebebasan bergerak dalam persekutuan. Setiap warga negara boleh bergerak dan bermastautin di mana-mana negeri dan di wilayah persekutuan. Namun, Parlimen boleh mengenakan sekatan ini atas tujuan keselamatan, kesihatan awam dan hukum atas pesalah. Yang keenam, kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan. Setiap warga negara bebas memberi pandangan, berhimpun secara aman dan menubuhkan persatuan. Namun, Parlimen boleh menyekat kebebasan ini demi keselamatan dan ketenteraman negara. Yang ketujuh, kebebasan agama. Setiap orang tidak boleh dipaksa membayar cukai khas untuk maksud agama. Setiap orang boleh mengurus agama sendiri atau menubuhkan yayasan agama dan memegang serta mentadbir harta bagi tujuan agama. Yang ke-8 ialah hak yang sama dalam pelajaran. Setiap warga negara berhak mendapat pelajaran yang sama daripada pihak berkuasa awam. Kumpulan agama berhak menubuhkan dan menyelenggarakan institusi pendidikan. Dan yang terakhir, yang ke-9 ialah hak atas harta peribadi. Setiap warga negara berhak mengumpul dan mengagihkan hartanya. Tepasan harus diberi apabila harta seseorang perlu diambil alih melalui undang-undang. Namun, seseorang atau pesalah boleh dilucutkan hartanya mengikut peruntukan undang-undang. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Izzuddin atas perkongsian maklumat-maklumat yang sangat berguna itu tadi. Lalu sampai kita kepada penghujung majlis. Semua panel telah bercakap dan berkongsi tentang pendapat mereka dan info-info yang diberikan sangat membantu membuka mata setiap rakyat di Malaysia untuk lebih menghormati rukun negara yang ada di negara kita. Jadi sampailah kita ke penghujung forum. Terima kasih diucapkan kepada yang menonton, yang memberikan perhatian sepenuhnya kepada forum ini. Terima kasih. Dan kami berharap agar setiap rakyat di negara ini akan lebih menghayati, mematuhi dan menghormati rukun negara yang ada di negara Malaysia. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang menonton forum kami untuk kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.